Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan serta niat-niat baik hamba menjadi sempurna. Dialah Allah yang telah pun menyediakan keampunan kepada seluruh hambanya sebelum hamba itu memohon ampun daripadanya. Dan dialah Allah yang memberikan keampunan kepada sesiapa sahaja dalam kalangan hamba-hambanya yang dipilih olehnya. Dialah Allah Tuhan yang maha memberi keampunan untuk seluruh hamba-hambanya. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang dengan kerana nikmatnya itu seluruh kebaikan, kebajikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga selawat dan salam, berkat dan nikmat senantiasa Allah limpah dan curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda yang tercinta, isteri-isteri baginda dalam kalangan ummahatul mukminin, putra-puteri baginda, orang-orang yang telah pun Allah rezekikan mereka hidup bersama dengan baginda dalam kalangan para sahabat yang datang selepas daripada mereka. Semoga Allah merahmati dan meredai kita dengan mereka. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang dirahmati oleh Allah, lagi amat dikasihi dan dimuliakan seluruh pimpinan jawatan kuasa AQS, terusnya ayah ibu yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dan menyampaikan kita ke dalam bulan haji. Sebahagian di kalangan orang-orang yang ditulis sebagai duyufur rahman telah pun kembali ke tanah air. Siapa pun mereka, dari mana mereka datang, mereka adalah tetamu-tetamu Allah. Apabila mereka meninggalkan harta, meninggalkan keluarga, isteri, anak-anak, pekerjaan, apa jua yang mereka cintai, dengan harapan, dengan besar jiwa memenuhi tuntutan ilahi, menjadi tetamu Allah, maka mudah-mudahan susah payah, penat lelah itu Allah terima amalan-amalan mereka dan Allah menerima haji yang mereka lakukan. Demikian pula di kalangan kita yang mungkin belum lagi sampai giliran, jangan khawatir, jangan bimbang, sampai saat, waktu dan ketika Allah juga akan menjemput kita insya-Allah. Ayah ibu yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum kita masuk berbicara atau berkongsi berkenaan dengan ayat yang ingin kita ambil pengajaran sama-sama pada malam ini, saya mulai dengan ada satu kalimat di dalam hadis, bahkan kalimat ini disebut oleh para sahabat yang berbeza, mengikut situasi, mengikut keadaan dan mengikut suasana. Cuma yang menyatukan kalimat ini adalah menunjukkan bahawa, membuktikan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam hadis nanti kita akan sampai atau kita akan baca ada kalimah bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Baik. Apa maksud dia? Bi abi, demi ayahku. Anta, kamu wahai Rasulullah, wa ummi, demikian pula demi ibuku. Baik. Ada beza sumpah kan? Allah bersumpah di dalam Al-Quran
dengan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah. Wal fajr, demi waktu fajar. Yang demi waktu itu manusia tidak semua menjadi pilihan Tuhan untuk bangun, meletakkan dahinya di tikas jadah. Wasyams, demi matahari yang memancarkan sinaran cahaya yang begitu terik sehingga bumi ini cerah. Wal qamar, demi bulan yang cahaya purnama itu tidak boleh diciptakan oleh sesiapa pun, dan demi sekalian makhluk yang Allah ciptakan. Baik, hanya Allah yang berhak bahkan layak bersumpah dengan makhluk yang diciptakan, tetapi manusia hanya layak dan bersumpah dengan nama-Mu ya Allah. Wallahi wa billahi wa tallahi, demi Allah. Baik, tiba-tiba dalam hadis kita dengar bi abi anta wa ummi, demi ayahku, untukmu ya Rasulullah, demikian juga demi ibuku. Baik, di dalam Sahih Muslim juga disebut oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, disebutkan man halafa bi ghairillahi tabaraka wa ta'ala faqad kafara au asyraka. Sesiapa yang bersumpah selain daripada nama Allah dalam sumpahan yang dia lakukan, faqad kafara, maka dia menjadi kufur. Au asyraka, atau dia melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Ada syarah yang panjang dalam bab tu, dan kita tidak ingin berkongsi tentang cerita tu, tapi nak sebut kalimah bi abi anta wa ummi. Baik, di mana kalimah ini selalunya kita akan jumpa atau selalunya kita akan baca? Kalau kita melihat kepada sirah, khususnya di dalam peristiwa-peristiwa yang getir seumpama peperangan, penaklukan, hijrah dan seumpamanya, akan ada ayat ini yang kita baca. Baik, contoh, sewaktu peristiwa peperangan Uhud, setahun selepas Badar Al-Kubra, di Uhud ini Allah Ta'ala uji orang-orang yang beriman apabila sampai kepada suasana yang begitu getir, yang begitu dahsyat peperangan tersebut. Dan di dalam peperangan inilah sebahagian mereka akan melihat bagaimana bukan hanya di kalangan orang-orang muda, bukan hanya di kalangan orang-orang yang sentiasa duduk dekat dengan Rasul, tetapi di kalangan mereka ada kanak-kanak dan di kalangan mereka ada wanita. Apabila peperangan itu berada pada saat yang menggetirkan, sebahagian sahabat ada yang lari meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencari ceruk-ceruk dan mencari tempat untuk bersembunyi. Bukan bermaksud lari tinggal terus, bukan. Cuma ada strategi, ada kaedah, ada cara lain yang mereka fikirkan bagaimana nak berdepan dengan musuh. Baik, siapa yang tinggal dalam peperangan itu? Yang menjadi perisai kepada Rasul, seorang laki-laki namanya Abu Talha. Apa Abu Talha sebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, la tushrif yusibka sahmun min sihamil qaum nahriduna nahrik. Wahai Rasulullah, aku tebus nyawa ayah aku untuk kamu, demikian pula aku tebus nyawa ibu aku sendiri. Baik, adakah sahabat menjadi syirik dengan menyebut demi ayahku dan demi ibuku? Tidak. Sahabat, cara dia menterjemahkan kasih sayang dia, kecintaan dia, kerinduan dia kepada Nabi,
Dia terjemuhkan dalam bentuk kata-kata. Maksudnya, aku lebih sanggup kehilangan nyawa ayah dan ibuku, wahai Rasulullah. Aku tidak sanggup kehilangan nyawa kamu. Gitu. Baik. Luar biasa. Kerana sahabat mereka adalah pilihan Tuhan. Yang hidup bersama Rasul. Susah senang, payah, kesulitan yang dialami oleh Rasul. Depan mata mereka tengok. Bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, jiwa ayahku untuk kamu, demikian jiwa ibuku juga sanggup aku tebus. Aku tidak sanggup kehilangan jiwa kamu. Jangan kamu melihat kepada musuh. Jangan lebihkan leher kamu daripada belakang tubuhku, kerana ia memungkinkan kamu dipanah oleh musuh. Nahridu nahrik, di mana tubuh badan aku berada, di situ tubuh badan kamu berada. Allah. Seorang lelaki yang dia ini mungkin jarang dengar di telinga kita. Namanya Khubayb ibn Adi ibn Malik Al-Ausi Al-Ansari radhiyallahu an. Khubayb ibn Adi salah seorang pemanah tepat dalam kelompok orang-orang Ansar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke bumi Yathrib, Madinah, dia dengan rela, senang hati, willing, offer diri masuk Islam. Tak perlu sesiapa paksa atau suruh dia. Dan dia datang untuk Rasul dan untuk Tuhan. Dia persembahkan jiwa dan raganya untuk agama Allah Jalla wa'ala. Apabila peristiwa Badar menjadi bukti pertama dia ni, yang dia berjaya membunuh seorang tokoh dalam kalangan musyrik yang sangat besar pengaruh dia, Al-Harith ibn Rabi' An-Nawfal. Al-Harith ibn Rabi' An-Nawfal merupakan salah seorang pemuka musyrik yang dia ni dikatakan kerja buat dia adalah sebagai pembunuh upahan. Pembunuh upahan. Kita tak puas hati dengan seseorang, supaya nama kita tak terpalit, bayar kepada dia satu nilai, aku nak dia ni mati. Macam mana kamu nak buat? Bila kamu nak buat? Cara kamu nak buat? Di mana kamu nak buat? Pulang pada kamu. Yang penting aku bagi upah, selesai kerja, beres. Selang beberapa waktu, dengar berita kematian, mati dah si fulan ni. Orang-orang bertanya, siapa yang lakukan? Semua tak tahu. Di mana jenazah dia dikuburkan? Semua tak tahu. Bagaimana dia mati? Semua tak tahu. Apa punca dia mati? Semua tak tahu. Kerja siapa? Al-Harith ibn Rabi' An-Nawfal. Apabila dia ni sebagai seorang yang ada pengaruh, ada kuasa dan sebagainya, pasti akan ada follower, orang yang ikut. Bila tengok ketua dia ni gugur, mati dalam medan peperangan, lawan pula tentera Islam, menyirak darah, rasa nak marah, tuntut bela, balas dendam, cukup luar biasa. Siapa yang bunuh ketua kita ni? Tengok seorang laki-laki namanya Khubayb ibn Adi ibn Malik Al-Ausi Al-Ansari. Oh, siap dia. Sebab itu, bukan setahun, 11 bulan lebih sikit ya, daripada peristiwa Badar berlaku Uhud. Serangan atau peperangan timbal balik dia panggil. Tak puas hati, tahun pertama perang, kita perang pula setahun akan datang. Dan orang-orang musyrik, antara orang yang menjadi matlamat mereka untuk dibunuh atau untuk digugurkan nyawa dia adalah Khubayb ibn Adi. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa Uhud hantar keluar 10 orang di kalangan para sahabat pergi ke curug-curug tempat dan sebagainya. Siasat tengok kalau-kalau di kalangan orang-orang musyrik mereka menyusun strategi dan sebagainya untuk balah pula serangan kepada kita.
Di kalangan suku Hawazin ataupun ada satu, saya lupa nama dia, kecil saja. Dia antara mereka ni dia panah dalam gelap, sahabat ni kena mati. Riwayat sebut 8 orang, riwayat sebut 9 orang hak mati. Daripada 10 tu 9 mati. Yang selamat Khubayb. Cuma dia ni bukannya selamat, dia ditangkap. Ditangkap, dibawa balik ke Mekah. Bila dipersembahkan kepada keluarga Al-Harith ibn Rabi', orang-orang musyrik memperkenalkan, inilah laki-laki yang membunuh ahli atau ketua keluarga kamu. Kalau ada anak ibarat, ni yang bunuh pak kamu ni. Hak ni yang penggal leher dia. Kalau ada isteri, dia yang bertanggungjawab di atas kematian suami kamu. Gitu. Lalu ditanya kepada Quraisy yang lain, macam mana kita nak buat dengan Khubayb? Ada yang menyebut, jadikan dia hamba, jangan bebaskan dia, jangan tebuskan dia. Tak padan. Nyawa dibalas nyawa, darah dibalas darah. Sebagaimana Al-Harith ibn Rabi' An-Naufal itu mati, kami juga menginginkan dia mati. Dibawa dari tanah haram di Makkah menuju ke Tan'im, di tanah halal. Sampai di sana, Khubayb tengok keliling dia ramai di kalangan musyrik. Tunggu nak bunuh, nak pancung kepala, nak tikam dan sebagainya. Di kalangan musyrik tanya kepada Khubayb, apa yang kamu inginkan sebelum kamu mati? Nak minta apa? Kalau penjara tak silap saya lah. Penjara ni, kalaulah banduan akhir sebelum dia dijatuhkan hukuman mati, warden tu dia tanya dulu, awak ni pukul 12.30 je lagi hukuman mati ya. Sekarang pukul 11.30 sejam lagi ada. Jadi awak nak minta apa? Kita kalau kita tahu kita nak mati, takkan kita nak minta hak belak-belak tau. Ataupun hak tak munasabah kita nak minta, sebab kita tahu lepas ni kita mati. Dan kemungkinan untuk kita lari keluar menyelamatkan diri tidak ada. Mati dah kita. Setengah banduan akhir kata, Tuan, saya naklah masa-masa akhir saya ni, biar saya penuhi dia dengan selawat, dengan zikir, dengan doa, dengan sembahyang. Bagi waktu untuk saya supaya banyak ibadat saya boleh buat. Selalu orang sebut gitu lah. Tak ada orang duk sibuk nak makan, bakar baju baru, balik raya. Tak ada. Khubayb samalah, dia menyebut i'dhanuli bis-salah. Dia tahu dah dia nak mati, bahkan dia yakin mati dah aku hari ni. I'dhanuli bis-salah, izinkan aku solat 2 rakaat dulu. Yang riwayat daripada kisah ni oleh Abu Isa At-Tirmidzi di dalam Jami' Sunannya, oleh seorang laki-laki yang bernama Sa'id ibn Amir Al-Jumari, yang merupakan salah seorang menyaksikan peristiwa pembunuhan itu berlaku. Dan kerana peristiwa ni, selepas kematian Khubayb, masuk Islam dia. Apabila dia dengar Khubayb ni minta untuk mendirikan salat, dia tengok pergerakan salat yang dilakukan oleh Khubayb. Takbir, rukuk, i'tidal, sujud, sampai salam, subhanallah. Dan dia sebut, wallahi demi Allah, tidak ada ibadat yang boleh mengatasi kesempurnaan dilakukan oleh laki-laki ini daripada mana-mana agama yang ada. Comel dia, takbir dia comel, rukuk comel, i'tidal comel, sampai dia bagi salam. Pergerakan itu cukup luar biasa. Ketika selepas dia selesai solat, apa dia sebut? Sekiranya kamu menyangka aku takut dengan kematian pada hari ini, aku bersaksi demi Allah bahawa kematian seperti inilah yang aku tunggu, yang aku dambakan. Nah, dia diangkat tau. Sebelum dia disalib, dan riwayat kata dia disula. Sula. Dahsyat sahabat ni mati. Sebelum dia disula, sebelum dia disalib, dikelar tubuh badannya puluhan kesar tikaman. Puluhan.
Sampai nyawa tu sudah digarah-garah. Ketika orang-orang musyrik bertanya kali terakhir, menawarkan kepada dia, ya Khubayb, atuhibbu an takuna indaka ahlika wa Muhammad ibnu Abdullah fi makanak. Wahai Khubayb, kami offer, kami tawar kepada kamu. Sekiranya kamu suka, kamu inginkan, kami boleh bebaskan kamu, lepaskan kamu, kami hantar kamu pulang ke rumah kamu bersama ahli keluarga kamu dengan selamat. Tapi dengan syarat, tempat duduk kamu ini diganti oleh Muhammad. Nak selamat boleh, nak hidup boleh, kami lepaskan. Tapi kami nak yang Muhammad ganti kamu. Apa dia kata? Bi abi anta wa ummi. Demi jiwa Muhammad itu, aku sanggup kehilangan ayah aku, mak aku. Dan aku tidak benarkan yushaku bisyaukatin, walaupun satu duri. Padahal kawan tu nak mati dah. No, nak mati dah. Kudurak pun tak ada dah. Nak lawan macam mana? Tapi nak tunjuk besarnya jiwa, cintanya, kasih pada Nabi tu. Bi abi anta wa ummi. Yushaku bisyaukatin, aku tidak akan pernah izinkan walaupun satu duri tersusuk tubuh Muhammad. Allah, mati sahabat. Baik, moral, apa dia moralnya? Moral dia adalah sahabat ni, dia nak mendapat gelaran ridwanullah alaihim ajma'in, yang Allah redha ke atas dia semua. Bukan mudah. Kita rasa boleh bangun tahajud, rasa masuk syurga dah kita. Oh, kalau tidak duduk standing dengan Nabi bawah sikit baru tahajud baru. Cerita Tuhan terima tak terima belum tentu lagi kita berasa syurga dah. Sahabat, jiwa bukan hanya dia, jiwa mak ayah dia jadi taruhan. Kerana apa? Dia tahu syurga itu mahal, terlalu mahal harganya. Sebab itu mereka layak mendapat gelaran yang Allah sebut dalam Quran, ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Ta'ala redha keseluruhan di kalangan mereka yang duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, mudah-mudahan mukaddimah itu ada manfaatnya untuk kita bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, khususnya di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat yang ke-172. Juzuk yang ke-8, surat 173 di dalam mushaf. Baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Sadaqallahul azim. Betul ayat tu Okey, baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak keturunan Adam alaihi salatu wassalam daripada tulang-tulang sulbi mereka, dan dia, yakni Allah, jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil Allah bertanya melalui firman-Nya. Ayat ni masyhurlah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Gitu. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum. Sepakat seluruh manusia jawab, qalu, kami semua berkata, bala, ya wahai Tuhan, syahidna. Baik, syahidna ni bukan hanya bersaksi. Kita sebut dalam tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baik, kita sebut asyhadu, terjemah bahasa Melayu dia apa? Aku bersaksi dah. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad itu Rasul utusan Allah. Asyhadu, aku bersaksi.
Terjemah yang tepat bukan hanya bersaksi. Aku bersaksi seumpama aku tengok. Syahidah kan? Syahidah ni melihat. Melihat ni dengan apa? Dengan mata. Ada kuliah ke malam ni? Oh, tahu Tok Iman tadi kata ada. Ramai juga orang mari. Awak mari tak? Tak mari. Tak mari. Okey. Tanya seorang lagi. Oh, ada kuliah. Macam mana awak tahu? Saya duduk sekali dalam kuliah tu, saya tengok. Baik, bila tengok dengan mata. Asyhadu, seakan kita bersaksi, kita tengok Tuhan tu. Baik. Yang kedua, kita bersaksi Muhammad tu seumpama kita tengok diri Muhammad tu, fizikal, figura dia, tubuh badan dia kita tengok. Baik. Kalau kita merujuk kepada asbabun nuzul pada ayat ni, Al-Imam Abdul Rahman Ibn Abi Bakar As-Suyuti rahimahullah, ada hadis yang dia bawakan daripada Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Satu ketika, puluhan atau mungkin ratusan ribu tahun yang lalu, bahkan tak tahu bila pun, di suatu lembah di Wadi Uranah, Jabal Arafah, dekat dengan Jabal Arafah ada satu lembah namanya Na'man. Di lembah ini, ketika Allah turunkan Adam alaihi salatu wassalam sampai kakinya memijak di lembah Na'man, Allah berbicara dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam tanpa ada perantara. Direct Tuhan berbicara. Maksudnya sebelum ni tidak ada manusia sesiapa pun melainkan satu-satunya Adam alaihi salatu wassalam. Tempat ni juga, Wadi Uranah keseluruhan serta Arafah itu menjadi salah satu daripada manasik haji ya. Kan? Al-Hajjul Arafah. Yang menarik cerita tentang haji ni, yang kalau kita tengok dari sudut silsilah macam mana cara nak buat dan sebagainya, boleh rujuk Sahih Muslim, hadis riwayat daripada Jabir ibn Abdullah, panjang. Ketika sahabat tanya macam mana Rasul buat haji, Jabir dia cerita satu-satu. Checkpoint dia macam mana, Nabi ni keluar di mana, dia mabit di mana, balik dia singgah di mana, dia solat berapa rakaat dan sebagainya. Sampai habis cerita. Luar biasa. Baik. Di lembah Na'man, Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagaimana yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas di dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, juga beberapa rijalul hadis yang lain. Akhazallahu al-mitsaq min zahri Adam fa akhraja min sulbihi dhurriyatan dhara'aha fanatharahum nashran baina yadayhi kadhar. Allah jadikan manusia pada waktu itu, roh-roh kita ni, sebelum Allah masukkan dalam jasad kita sampai hari ini, Allah bentangkan, Allah perintahkan dahulu ke semua mereka berada di Arafah. Semua di Arafah. Waktu itu kadhar, seumpama semut-semut kecil yang bersusun, terlalu banyak jumlah dia. Ada yang menterjemahkan kadhar sebagai debu. Kalau habbah ni dia macam biji benih. Debu ni hampir tak nampak. Kan? Kalau bedok, anak kita pakai, isteri kita pakai, letak bedok di tangan tak? Sikit nampak. Kita nampak sikit. Tetapi zarah dia sebenarnya banyak tu. Sebab debu ni bila kita tiup saja hilang dia. Kan? Tak nampak. Sedangkan dia ada. Kadhar, Tuhan buat seperti itu manusia. Dah hari ni bayang, hak mati dah jangan cerita hari ni. Berapa manusia atas muka bumi ni? Hampir 9 bilion. Hampir 9 bilion. Dan kita perasan jumlah kita ramai, tak sampai 2 bilion pun Islam. Kita perasan kita ramai, tak sampai 2 bilion pun. Baik, keseluruhan bilion manusia tu, Tuhan letak dah kita di Arafah tu waktu tu. Tuhan tanya semua, bahkan Tuhan tanya, alastu bi rabbikum?
Semua waktu tu tengok dah Allah Ta'ala. Janji belaka dah buat kita ni. Qalu bala. Tidak ada seorang pun yang berpaling daripada kata-kata, melainkan mereka menyebut, syahidna Tuhan, kami bersaksi, kamu adalah Tuhan. Baik. Tengok ayat ni. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Maka kita semua jawab, bala, ya. Syahidna, bahkan kami tengok kamu wahai Tuhan. Allah menyebut antaqulu yaumal qiyamah inna kunna anha ghafilin. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya? Dan kita ni jawab tanpa ada paksaan apa-apa waktu tu. Jangan pula kita sebut, kalau saya ada masa tu, boleh tentu lagi saya jawab gitu. Bukan kalau saya ada masa tu. Kalau Tuhan jadikan kita tak ada, apa tak ada gitu. Jadi hak Allah Ta'ala dia buat kerana kita makhluk dia. Dan dia berupaya nak menjadikan kita seperti apapun itu hak dia. Dan dia tanya dalam keadaan kita jawab waktu tu dengan waras. Syahidna, Tuhan, kami tengok Tuhan. Kami melihat Tuhan. Kami bersaksi kamu adalah Tuhan kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, aku tanya tu bukan tanya saja. Aku tanya itu supaya kamu nanti pada hari kiamat tidak akan menyebutkan kepadaku sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lalai, tidak diberi peringatan oleh Allah. Oh Akbar. Tuhan tanya tu supaya kita bersaksi dah dia adalah Tuhan. Baik. Ibnu Abbas ketika dia cerita, thumma kallamahum, kemudian Allah berbicara dengan kita. Allah tanya kita, bukankah aku adalah Tuhan kamu? Dan kita semua menjawab, bala, ya. Bala, ya. Syahidna. Bukan setakat ya Tuhan, kami tengok, kami bersaksi, kami melihat. Baik. Setelah itu, inna kunna an hadha ghafilin. Supaya kamu tidak menyebut pada hari ini, nanti hari kiamat. Nanti hari kiamat. Bahawa kami adalah orang-orang yang lalai, tidak pernah diberi peringatan pun. Dulu aku tanya dah. Gitu. Kenapa Allah memilih tempatnya Arafah? Dan Arafah itu sendiri menjadi bukti manusia memang meletak sepenuh pergantungan kepada Tuhan. Dan waktu mustajabnya doa, subhanallah. Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan haji. Haji ni dia bukan 45 hari. Dia bukan sebulan macam kita pergi. Haji ni dia 6 hari saja. Bermula hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, hari wukuf, kemudian hari Nahar, 3 hari tasyrik. Habis haji. Selesai haji tu. 6 hari tu. Cuma beza, orang pergi muassasah tamu haji, ikut flight lah balik bila. Hak mana datang lambat, balik lambat lah. Hak mana datang cepat, balik cepat. Kalau kita ada upaya, duit banyak, keuangan besar, kita melabur, boleh pergi 10-15 hari. Itu sahaja. Tapi yang penting kita duduk situ. Kita duduk di Arafah tu. Waktu pada hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah, hari orang-orang yang melaksanakan haji memberi makan kepada binatang-binatang tunggangan mereka. Supaya binatang inilah yang akan memudahkan perjalanan mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik unta baginda yang bernama Al-Qaswa, ataupun sebahagian daripada dalam Ibnu Hibban dalam sahihnya menyebut Al-Jada'a. Al-Jada'a sama saja, Al-Qaswa pun betul, Al-Jada'a pun betul. Tapi banyak disebut riwayat Al-Qaswa. Nabi naik unta ni sampai dulu di Muzdalifah. Specialnya waktu Nabi buat haji, unta Nabi ni dinaiki oleh cucunda angkat Nabi, Usamah ibnu Zaid ibnu Al-Harithah ibnu Syarahil. Dia ni remaja. Nabi kasih sangat ke dia. Dan di kalangan sahabat yang lain, hak buat haji sekali dengan Nabi, ramai. Tapi beza dia, buat haji sekali dengan Nabi, naik unta sekali.
Wih, luar biasa. Kalau kita jumpa orang besar, paling besar Malaysia ni kalau eksekutif ya, Perdana Menteri ada. Jumpa dia ajak kita, naik sekali kereta saya. Naik duduk sebelah. SB pun tengok, polis pun tengok, siapa mamak ni? Seluar pun tak zip, butang pun tak cukup sebelah. Tiba-tiba pengen duduk sebelah saya. Kita duduk tu tak tahu, tak pernah duduk kita pun. Tapi kalau kita duduk tak, kita nak sembang apa, nak tanya apa, special lah kita tak. Tak tahu nak sebab kerana apa. Hak kita tengok dalam media masa, tengok TV, tengok radio, dengar berita dia hari-hari, muka dia keluar. Dia sebelah kita. Special ke kita rasa, jangan. Kalau telefon ni pakai kodak, habis dah. Gambar kita ambil. Cuma besok boleh delete. Sekali lagi Datuk Seri. Sekali lagi Datuk Seri. Dia 2-3 kali kan. Awak turun. Turunlah kita. Special. Momen tu special. Nabi lebih lagi. Kerana dia Nabi. Dan di tangan dia syafaat. Kata Usamah ibn Zaid ibn al-Harithah. Kalau kamu nak tahu macam mana Arafah tu cukup istimewa dan hebat di dalam musim haji, aku ceritakan kepada kamu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaiki unta baginda Al-Qaswa, aku bersama dengan baginda menaiki unta yang sama. Ketika unta itu sampai di suatu tempat dekat dengan Muzdalifah, tiba-tiba tak semena-mena unta ni dia macam nak jatuh. Dia macam sengit nak jatuh. Waktu tu kata Usamah, aku melihat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadahu ila as-sama'. Nabi ni dia pegang ataupun dia berdoa, tali kekang unta tu, khitamiha tu, tali unta tu kan, dia letak antara dua tangan, kepit gitu tali, nak menuju ke Arafah sambil berdoa, angkat. Apabila unta tu nak jatuh, sedikit macam nak jatuh lah dia dan sebagainya, tangan yang pegang tali unta ni, tangan Rasul ni terlepas, tali tu terlepas. Baik, bila terlepas, kata Usamah, aku melihat Rasul ingin mengambil tali yang terlepas tu. Wa kana yadun ukhra yarfa' ila sama'. Sepatutnya bila jatuh, turun dua-dua tangan, ambillah tali tu, hakak balik, letak pula, betul tak? Cuma spesialnya Arafah, kerana tempat itu mustajabnya doa, tangan Rasul ini satu ambil tali semula, satu lagi tidak jatuh daripada tadah ke langit. Tadah ke langit, Allahu Akbar. Sehingga sahabat lain tanya sampai ke Arafah, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Bukankah kamu, Tuhan telah ampun seluruh dosa. Hak buat dah sebelum ni pun tak ada, hak akan datang jauh sekali. Kenapa seperti itu kamu tak ada? Gitulah. Nabi ni dia nak ajar kita. Di dalam manasik haji, khususnya duduk di Arafah, tidak ada momen untuk kita duduk saja, tidak ada. Waktu langit itu terbuka, hari wukuf itu, banyak mana malaikat jutaan mereka turun ke bumi nak angkat doa ni naik ke langit. Baik, waktu orang-orang meminta di Arafah, kita tengok suasana tu situ lah. Hak di langit kita tak tahu. Baitul Ma'mur, hak di langit tu. Baik, sewaktu masing-masing manusia angkat tangan tadah ke langit. Tidak ada istilah penat dan lelah waktu itu berdoa. Yang tak pandai bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Jawa dia minta. Dengan habis kudrat dia menyebut kepada Tuhan. Allah Jalla wa'ala pada waktu itu berfirman, memerintahkan kepada para malaikat, unzuru ilal abd, unzuru ilal abd. Wahai malaikatku sekalian, tengok kepada hambaku itu, tengok. Madza taf'alun? Madza taf'alun? Kamu tengok kepada hamba aku itu. Apa yang mereka sedang buat? Apa yang mereka sedang buat?
Hum yad'un. Mereka sedang meminta, mereka mengadu, mereka menyebutkan kepada aku, mereka nak sesuatu. Sa'uti, aku akan bagi. Baik. Ketika malaikat tengok, kenapa Allah perintahkan malaikat suruh tengok? Padahal malaikat ni dia tengok dah kita pun. Tapi Allah ni nak tunjuk kebesaran dia. Waktu mula-mula aku berfirman kepada kamu, ketika aku sebut kepada kamu, inni ja'ilun fil ardi khalifah, nanti aku akan jadikan di kalangan kelompok-kelompok makhluk yang hidup sebagai khalifah, pengganti aku atas muka bumi. Malaikat pada waktu tu tanya dah. Qalu, mereka kata kepada Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Tuhan, adakah kamu nak jadikan satu kelompok makhluk manusia yang saling bermusuh satu sama lain, yang saling tumpah darah, yang saling berselisih, yang hidup tidak harmoni? Wa nahnu, ni kami ni, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ni tasbih, memuji, membesarkan kamu, bahkan tak pernah sekali pun kami buat maksiat pada kamu. Apa Tuhan kata? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu, sebenarnya aku lebih tahu apa yang kamu tak tahu. Baik, Tuhan perintah pada malaikat, unzuru ilal abd, unzuru ilal abd. Tengok pada hamba aku, tengok. Ibaratnya, dulu kamu kata dia tumpah darah kan? Dulu kamu kata dia bermusuh kan? Dulu kamu kata dia macam-macam kan? Baik, sekarang tengok apa yang dia buat. Hum yad'un. Dia sedang berdoa. Kita kalau ada rezeki buat haji, duduk sebelah kita, kadang-kadang kita tak kenal pun daripada mana dia datang. Tanya-tanya, oh jauh dia. Jauh. Dan tahun ni kalau tak silap saya 3.65 juta jemaah haji seluruh dunia lah. 2019 paling ramai tak silap 5 juta lebih. 3.65 ke 3.95 juta tahun ni. Allah ramai. Subhanallah. Dan setiap negara dia ada allocate berapa banyak Saudi bagi, ada 1% daripada penduduk, ada 0.8 untuk datang sebagai tetamu tak? Selalunya yang akan menjadi negara paling sedikit jemaah haji dia ratusan orang. Ratus ni sikit lah. Dah kita 33,000. Ratus orang. The Republic of Trinidad and Tobago. Negara kepulauan ni. Yang kita fikir, duduk pulau nak buat haji, payah. Todang kita nak mikir, macam mana airport duduk mana, tabah haji duduk mana, nak saving macam mana, bank Islam pun tak ada. Kita duduk fikir. Dia ni pula, kalau daripada negara kita, nak pergi ke negara dia, transit 4 jam naik flight. Perjalanan dia 29 jam 33 minit. Kalau tiket, harga dia 9,500 ke 13,000 baru sampai. Naik flight. Kita fikir, Allah payahnya. Memang tak pergi. Tak gede lah kalau anak kita nikah. Nikah dengan orang pulau tu. Kita pun kata gini, tak kenal, tak biasa, tak apa. No. Ataupun kita kata anak kita gini, tak payah balik. Kalau balik, tak mari dah anak kita. Baik. Kenapa dari tempat yang jauh sanggup datang, duduk di bumi Arafah, tadah tangan ke langit, minta dengan Allah Ta'ala? Tak boleh kau kita minta depan masjid ni? Boleh. Tak boleh kau atas katil kita sebelum kita tidur? Boleh. Tapi Tuhan nak tunjuk tempat perjanjian kamu dulu, aku tanya dah. Tempat yang sama, aku hadirkan kamu, kamu pijak di bumi ni. Kamu minta kepada aku. Alastu bi rabbikum? Qalu, waktu tu kita kata dah, bala syahidna. Allahu Akbar. Baik, sebab itu ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam selesai dia membina Kaabah, karena Allah Ta'ala sebut pada Nabi Allah Ibrahim, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq
wahai Ibrahim, serulah kepada manusia melaksanakan ibadah haji. Dulu tok guru saya sebut masa kita ngaji dulu dah, dia nak membayangkan bahawa Nabi Ibrahim ni bahasa Kelantannya bengong. Macam mana nak buat? Bukan Nabi tu bengong, tidak. Jadi pening. Pembesar suara tak ada. Siaran ebahan radio, TV jauh sekali. Orang-orang pun, macam mana kita nak seru? Supaya manusia ni datang ke rumah Tuhan. Dah lah duduk as-sahara. Nak dengar tu, susah. Takkan nak seru, nak pergi tiap-tiap rumah. Kemudian pula, kalau nak suruh tiap-tiap rumah, tempat lain, takkan nak suruh pula. Gitu. Allah menyebut, wa'adzin fin nasi bil hajj. Tugas kamu Ibrahim, seru untuk orang datang ke rumah aku. Aku sampaikan seruan itu kepada mereka. Allahu Akbar. Dah Tuhan, dia letak dah tempat kita berjanji Arafah. Sangat mudah bagi dia untuk manusia datang ke rumah dia. Kamu seru sahaja Ibrahim, kamu akan tengok keajaiban. Ya'tu karijalan wa ala kulli dhamirin. Kamu akan tengok ada manusia datang ke rumah aku dalam keadaan jalan kaki. Baik, nak tanya hari ni ada orang pergi jalan kaki Mekah? Hari ni ada orang pergi jalan kaki Mekah? Kalau daripada tempat jauh mungkin kita kata tak ada. Tapi ada dekat Saudi dan sebagainya, duduk Jazair, ada orang jalan kaki. Satu jalan. Yang kedua, one way ticket. Tanya dia, kenapa beli tiket sehala? Tak mampu. Tuhan rezeki aku untuk sampai ke rumah dia ni dengan selamat. Jangan gusar. Aku duduk rumah Tuhan. Tuhan tahu bagaimana aku nak balik. Tu dia. Kalau kita kena hambak kata Abang Haji, memang tak pergi dah. Mesti beli, return. Ya tu kari jalan. Kamu tengok manusia nanti berjalan kaki datang rumah aku. Sekarang ni signifikan jalan tu bagaimana? Kita duduk hotel, tengok brosur pamphlet. Dah. Tengok nak pergi Masjidil Haram 800 meter. Ni 1.2 kilo, ni 400, ni 120 meter. Saya nak ni 120. Bayar paling murah, nak paling dekat. Ada. Dia salah tu bukan 120 meter, 12 kilometer. Kena sebut gitu. Baik, ketika sampai ke Masjidil Haram, kita datang dengan apa? Ya, kenderaan. Tapi nak masuk ke masjid itu bagaimana? Jalan kaki. Dulu orang rasa Masjid Haram dekat, masuk sekat, buka pintu apa semua, tak nampak dah Kaabah. Sekarang dah. Jauh. Tengok sesayuk mata mandang, Allah macam mana nak jalan. Ni kalau pergi memang tak balik. Kalau balik tak semaya dah maghrib, tak semaya dah isyak. Kerana apa? Jauh. Wa ala kulli dhamirin, kamu akan tengok manusia datang berbondong ke rumah aku. Walaupun menaiki unta-unta yang kurus. Tuhan sebut dah. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka datang dari curug rantau serta tempat yang jauh. Dahsyat. Kita pun tak terfikir. Kalau kita kata Allah, masjid dekat rumah pun kita tak boleh pergi, tapi Mekah dia boleh pergi. Betul tak? Ada orang gitu. Saya bukan apa sat dekat-dekat ni yang sebut salah, rasa tak khusyuk, rasa tak sah. Masjidil Haram apa? Gitu. Ada juga. Kenapa? Dia rasa besarnya duduk denu tu. Sedangkan ni rumah Tuhan juga. Cuma beza bila sampai manasik dia, Tuhan suruh datang rumah aku. Cuma kita kata Allah dok dah kita susah dan sebagainya. Jangan sebut gitu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, kan kita belajar rukun Islam tu, wa tuhajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan melaksanakanlah haji bagi orang yang mampu untuk datang ke rumah aku. Kita tak mampu pergi sendiri, tapi orang sponsor kita. Maksudnya sampai juga kita. Kita tak pernah hayat hidup. Saya bukan tak boleh pergi, takut nak naik kapal terbang. Ada lemah jantung, tak boleh. Tengok apa terbang, besi macam mana nak terbang? Tak. Jemur baju pun jatuh bawah, takkan besi boleh naik. Ada juga orang jenis gitu. Sungguh ni bukan kata tipu. Dok dah. Sedang molek naik-naik kena ubat tidur sekali, tidur dalam flight. 9 jam sampai-sampai duduk atas kursi roda.
Tu dia tanya pula, oh mana saya bawa semua wasarak ni? Demo dak Mekah lah ni. Macam mana boleh sampai ni? Pandailah kita buat. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Manusia datang dari curug rantau yang jauh. Kalau pun kita rasa tak menasabah dah aku sampai. Apa termasa Tuhan akan sampaikan kita. Allahu Akbar. Semoga ia memberi manfaat kepada saya dan kita semua. Dan saya mohon maaf sekiranya tak sempat untuk habiskan semua. Jadi insya-Allah adalah sedikit sebanyak yang boleh kita jadikan pengajaran dan iktibar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati dan rahmati pertemuan ini insya-Allah. Sekali lagi terima kasih atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan insya-Allah. Kita bertemu di lain kesempatan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.